Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, setelah beberapa ketika ini kita mendengar di mana terdapat satu berita yang mengesahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, dijangka akan melakukan rombakan besar-besaran di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan. Ada yang bertanya, adakah akan ada beberapa menteri yang akan digugurkan ataupun dipecat atau diganti? Nah, saudara-saudara, akhirnya Tun Mahathir, bekas Perdana Menteri Malaysia, membuat satu kenyataan. Satu artikel dari utusan.com ataupun Utusan Malaysia, menurut artikel ini yang bertajuk "Kabinet perlu dirombak seluruhnya," kata Dr. Mahathir. Seluruh kabinet mesti dirombak. Itu tegas bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berhubung spekulasi rombakan Kabinet Kerajaan Perpaduan ketika ini. Menurutnya, barisan kabinet yang baru perlu menunjukkan kebolehan untuk mentadbir kerajaan dengan baik. Ditanya sama ada wujud menteri-menteri ketika ini yang boleh mentadbir dengan baik, Dr. Mahathir bagaimanapun enggan mengulas perkara itu. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, apa pandangan Anda yang menonton video ini berkaitan dengan kenyataan Tun Mahathir? Beliau sebagai bekas Perdana Menteri, bukan sekali tetapi dua kali membuat kenyataan bahwa kabinet perlu dirombak seluruhnya. Ada juga saya melihat beberapa pemerhati politik yang menyatakan sudah tiba tuh masa untuk Tun Mahathir melepaskan politik Malaysia, maksud saya rehat. Tetapi hari ini pula Dr. Mahathir membuat kenyataan kabinet perlu dirombak seluruhnya. Adakah ini bermakna beliau ingin memberikan pendapat yang mampu membina kerajaan hari ini, khususnya kerajaan perpaduan? Saya tak berani cakap menurut Tun Mahathir. Jawabnya ringkas ketika ditemui selepas selesai menghadiri siri ketiga Minggu Negarawan Perlembagaan yang berlangsung di Yayasan Kepimpinan Perdana. Ketika dalam sesi soal jawab dalam program sama, Dr. Mahathir berpendapat barisan kabinet sedia ada dalam kerajaan perpaduan ketika ini tidak begitu hebat. Kita dapati kabinet yang ada hari ini nampak seolah-olah tidak tahu mentadbir negara dan jauh sekali nak bangunkan negara. Nah, tuan-tuan dan puan, adakah apa yang dinyatakan Tun Mahathir ini hanya dilihat dari sudut negatif, bukan dari sudut positif? Nah, saudara-saudara, mungkinkah Mahathir di sini membuat kenyataan ini berdasarkan pendirian beliau bersama dengan Perikatan Nasional hari ini ataupun PAS, setelah beliau dilantik sebagai penasihat 4 negeri Perikatan Nasional ataupun 4 negeri takbiran PAS PN. Ada yang kata Mahathir sudah nyanyuk. Tapi saudara-saudara, di usia Mahathir yang ke-98 tahun, mencecah 100 tahun, saya sebagai rakyat Malaysia amat menghormati beliau, amat menyanjungi beliau sebab beliau adalah bekas Perdana Menteri dan sudah banyak jasa ataupun sudah banyak pengorbanan yang dilakukan Tun Mahathir. Nah, berkaitan dengan kenyataan ramai orang, adakah Tun Mahathir sudah nyanyuk sebab melakukan ataupun membuat kenyataan bahwa kabinet hari ini perlu dirombak, dan dilihat juga kabinet hari ini jauh sekali nak bangunkan negara? Menjawab pertanyaan audien mengenai ura-ura Anwar mahu melantik Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sebagai Menteri Dalam Negeri, Dr. Mahathir berkata Anwar sepatutnya tidak melantik Ahmad Zahid sebagai timbalan Perdana Menteri pun. Nah, itu adalah kenyataan Tun Mahathir. Adakah di sini Tun Mahathir membuat kenyataan ini semata-mata hanya kerana memusuhi Anwar, ataupun memang kenyataan Tun Mahathir ini adalah untuk membangunkan Malaysia, membangunkan kerajaan? Dalam pada itu, Anwar tidak boleh menerima Ahmad Zahid sebagai ahli kabinet pun dah jauh sekali untuk menjadi timbalan Perdana Menteri. Itu menafikan hak rakyat untuk menjadi orang yang bersih, bebas rasuah,
menjadi kerajaan dan adalah jelas bahwa Ahmad Zahid bukan orang yang bersih menurut Tun Mahathir. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan artikel ini? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan. Baru-baru ini kita mendengar banyak aktiviti rasuah, banyak aktiviti haram. Dan akhirnya beberapa pemimpin yang terkenal juga dan beberapa juga individu yang mempunyai kuasa, yang diberikan amanah, diberikan tanggung jawab, tetapi mereka lah yang akhirnya terlibat dengan rasuah, terlibat dengan beberapa aktiviti haram, dan akhirnya ditahan, ditangkap, dan juga dipenjara. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati semua, satu artikel mengesahkan, ini adalah berkaitan dengan proyek RM 87 juta. Nah, saudara-saudara, sebelum ini juga kita mendengar nama Radzi Cidin berkaitan dengan proyek percetakan buku bernilai RM 80 juta dan akhirnya siasatan sedang dijalankan. Hari ini pula satu lagi artikel mengesahkan wanita suap kereta mewah untuk proyek kementerian RM 87 juta. SPRM menahan seorang wanita bagi membantu siasatan kes pemberian suapan sebuah kereta mewah bagi mendapatkan proyek pengurusan fasiliti dan penyelenggaraan membabitkan sebuah kementerian bernilai kira-kira RM 87 juta. Menurut sumber, suapan kereta mewah itu bernilai kira-kira RM 200.000. Wanita berusia lingkungan 30-an dipercayai pemilik syarikat penyelenggaraan dan pembersihan ditahan pada jam 6.50 petang, Isnin, ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya. Wanita itu disyaki memberikan suapan berupa kereta mewah kepada pegawai kanan kementerian tersebut pada tahun ini bagi mendapatkan proyek pengurusan fasiliti dan penyelenggaraan bagi tempo 5 tahun yang diluluskan pada 2021. Tambah sumber, wanita itu direman selama 4 hari bermula Selasa. Perintah reman dikeluarkan Magistrat Aima Nabila Muhammad Azhar selepas pihak SPRM membuat permohonan tersebut di Mahkamah Magistrat Putrajaya. Sementara itu, pengarah kanan bahagian operasi khas Datuk Tan Kang Sai ketika dihubungi mengesahkan tangkapan tersebut. Kes disiasat di bawah Seksyen 17 dalam kurungan E Akta SPRM 2009. Bagi saya mungkin ini satu artikel yang bertajuk Wanita Suap Kereta Mewah untuk proyek Kementerian RM 87 juta, pasti satu lagi tangkapan ataupun penahanan yang mengejutkan ramai. Dan saya boleh katakan ini menjadi satu amaran untuk ramai orang supaya tidak melakukan perkara ini ataupun melakukan perkara yang sama. Sekian saja untuk ulasan kali ini. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.